Terima kasih kerana meluangkan masa untuk hadir di ke taklimat berkenaan dengan cara-cara untuk muat naik e-buku anda di India USM serta bagaimana untuk memohon EISBN. Jadi jika sepanjang penerangan ini anda ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, anda boleh tulis di ruangan chat ataupun angkat tangan lah dan saya akan benarkan anda bertanya secara langsung. Jadi bersama-sama kita pada hari ini adalah Puan Syafiqah, orang kuat India USM. So beliau yang menguruskan sistem dan semua urusan-urusan back-end bagi India USM lah, dan beliau akan menerangkan tentang muat naik, cara-cara muat naik e-buku di India USM. Kalau saya sebelum tu saya nak tanyalah, semua yang hadir kat sini sudah mendaftar ke sebagai seller? Boleh tulis di ruangan chat ya atau tidak. Baik, saya harap lepas penerangan ni anda boleh mendaftar selepas ni ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Puan Syafiqah untuk memberikan penerangan beliau. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar ke? Skrin boleh nampak? Okey. Okey. Untuk tutorial, mungkin tadi saya tengok ramai juga yang dah berdaftar. Okey, tak apa. Yang belum berdaftar, okey, kita tengok. Okey, ini adalah flowchart untuk hari ini. Flowchart untuk kita upload buku. Yang pertamanya, step yang pertama, mestilah kita kena register sebagai seller. Okey, nanti saya tunjuk dekat mana kita nak register. Okey, lepas tu sign in to seller dashboard, which is tempat untuk kita letakkan buku kita lah. So kena read the seller agreement, kena read the pricing suggestion, upload kita PDF dan metadata. Tak dengar? Hello, hello. Tak dengar? Jelas suara? Okey, rasa tak dengar. Okey. Okey, teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, lepas kita dah sign in, dah settle semua, kita dah masukkan kita punya PDF dan metadata. Kita akan tunggu admin untuk apa? Approve lah buku kita. And once admin dah approve, so buku tu akan ready dekat platform. Okey. Okey, untuk registration. Okey. Okey, ini kita punya muka depan indiework.usm.my. So kita ada dua lah, satu customer, boleh daftar customer dekat sini. Tapi kalau seller, berdaftar di sini. Kita sebagai seller, klik dekat sini dan register dekat sini. Register seller dekat sini. Continue. Okey, bolehlah masukkan personal details dekat sini. Yang warna merah ni wajib lah isi. Lepas tu kena masukkan payment details juga, dan supaya nanti sistem kita akan transfer duit lah, keuntungan dekat adik-adik, kat para peserta lah. Okey. Lepas tu kena baca konten polisi. Kena baca syarat dia dulu. InsyaAllah data-data apa dekat sini kita ada sensitif data jugalah kan. Contohnya IC, account number so dekat sini kita kalau bawah you sign, kita
bawah ni lah Personal Data Protection Act. So jangan risaulah, insyaAllah selamat data-data anda. Okay, once dah register, so dah boleh terus login. Sebab kita tak ada approval apa-apa. Once dah register, boleh terus sign in. Okay, CDE. Apa beza display name dengan first and last name? Okay, kejap Okay, display name ni nama, ikutlah nama kita apa-apa. First name dengan last name ni adalah nama betul kita. So display name ni boleh nama apa-apa je. Nama famous, nama pena ke apa ke. Tapi first name and dengan last name ni mestilah nama yang sebenar. Supaya nanti kita nak buat cross check dengan payment detail lah. Okay. Okay, kita teruskan dengan register. No, kita login. Once kita dah register, kita login. Okay, ni adalah muka depan dashboard. Vendor dashboard lah. Seller dashboard. Dekat sini, kita boleh tengok produk. Ini produk kita lah ada berapa buku. So kalau ada 10 buku, so kita ada 10 produk di sini. Boleh tengok produk-produk kita. Lepas tu ni review. Mungkin ada customer yang review buku kita. So boleh tengok di sini. So order ni adalah order yang kita dapat. Ini adalah commission. Gross commission. Bukan commission yang sebenar lah. Ini commission kasar sahaja. Okay, boleh tengok secara detail. So nanti kita go one by one lah. Untuk navigation. Terus navigation lah. Terus navigation. Okay, ni account setting. Dekat account setting ni, kalau ada apa-apa kesalahan, waktu registration tadi kan, boleh edit di sini. Payment detail, SEO. SEO ni tak payah tulis pun tak apa. Okay, lepas tu boleh tukar password di sini. Okay, my order ni boleh tengok order kita kat sini. Dan boleh tengok sekali invoice. Specialnya dashboard ni kan, kita boleh tengok siapa customer yang beli buku kita. Kita boleh tengok invoice lah. Okay, keuntungan nanti kita akan cerita dekat menu pricing nanti. Okay. Ini invoice, kita akan tengok lah detail siapa kita punya customer kita. Okay, buku apa yang dia beli. Okay, boleh print. Right. Okay. So boleh tengok kat sini, kat order report ni boleh tengok pembelian siapa yang beli buku kita. Okay. Seterusnya katalog ni lah untuk kita upload buku kan. Tapi kita kat IV kejap. Kita tengok dekat my payment ni. So once dah dapat payment, so akan update di sini lah. So CDE akan transfer duit. Tapi kita guna third party which is Usign. So Usign akan transfer duit. So kita akan dapat lah nampak kat sini. Tapi nanti kita pun akan bagi notification lah once duit dah masuk. Okay. Okay, ni product commission. Siapa yang tanya tadi pasal commission. So far commission kita macam mana Cik Razan? 50%. Kalau commission ni daripada Porter dan USM, kita akan pecahkan kepada 60-40 lah. Kita punya profit sharing model. 60 akan pergi kepada Porter seller dan 40 lagi akan pergi kepada USM. Jadi kalau kita tengok tadi gross commission tu, biasanya gross commission tu adalah jumlah sebelum ditolak dan sebagainya lah. So bila kita dapat commission payment di every quarter tu, so jumlah dia mungkin tak sama lah dengan apa yang terpapar kat sini. Sebab ini sebelum ditolak cukai dan juga pembahagian profit sharing tadi. Okay. Sebenarnya sekarang kita tengah on affiliate.
Kita nak beritahu ke? Okey, belum lagi. Okey. Okey, untuk pengetahuan, payment ni kita akan masukkan 3 bulan sekali. Every quarterly lah. Okey. Product commission. Okey, dah settle. Lepas tu import dengan export. Dekat sini kita boleh kalau ada buku banyak lah. Kalau ada buku banyak, contoh 10 buku. Kita untuk metadata, kita tak upload satu-satu lah. Boleh terus letak dalam Excel. So, kita import je terus dari sini. So, kita tak payah buat satu-satu. Ni untuk yang banyak buku lah. Sama juga export. Kita boleh export buku-buku kita. Ni untuk yang ada bulk lah. Maksudnya banyak buku. Lebih daripada satu buku. Okay. So, apa-apa. Apa tadi soalannya? E-book dengan buku sama ke sistem dia? Sama. E-book tu adalah PDF yang peserta hantar. Kita dekat sini, dekat Indi ni, buku secara online saja. Kita tak ada physical book. Kita hanya ada online, tak ada e-book sahaja. Okay. Okay, untuk user manual ni nanti boleh check satu-satu kalau yang ada yang terlepas. Boleh check dekat sini. Kita pun ada letak video untuk tengok satu-satu. Lepas tu macam mana nak upload buku. So kat sini dah lengkap dah lah. Kalau in case terlepas untuk hari ni, tutorial untuk hari ni. Okay. Okay, untuk important notes ni, Razan nak share ke? Tak ada kot. Boleh baca kat sini. Okay, so kita suggest untuk letakkan harga tak kurang daripada RM5. Okay. Untuk seller agreement ni pun boleh baca. Sangat panjang. Pentinglah untuk baca. Okay. Lepas tu untuk pricing. Okay, pricing ni kita bagi contoh. Seller dinasihatkan untuk letak minimum harga RM5. Sebab apa? Contoh kita bagi sebab untuk kita buat online payment. So untuk Visa dan Mastercard minimum charge 60 sen. So kalau contoh letak buku RM2, minimum charge dah 60 sen. Kan? So dapat berapa? RM1.04. Tu nak kena bahagi kepada 60% dengan 40%. So sangat sedikit lah. Itu untuk Visa, Mastercard. Kalau FPX, RM1. So sebab tu kita saja untuk letak minimum RM5. Okay. So macam inilah dia punya pembahagian. Kalau buku kita harga RM10, bank charge RM1. So Indi akan dapat ataupun USM akan dapat RM3.60. Okay. Seller akan dapat RM5.40. Itu dia punya pembahagian untuk harga lah. Okay. So kalau ada apa-apa masalah, boleh terus contact admin di sini. Okay. Okay. Untuk upload buku, bagus soalan Najib tu. Untuk upload buku, okay, ini kita dah masuk kepada macam mana nak upload buku. Yang tadi navigation untuk dashboard kan. Okay. Yang pertamanya mula-mula upload dulu buku, upload dulu PDF tu. Lepas tu baru kita masukkan metadata kat produk. Okay, untuk upload buku, kat katalog, upload. Tekan button add new ni. Okay, add new ni produk masukkan nama buku kita dan kita upload buku. Tapi make sure nama produk name kita ni, nama buku kita tak ada special character. Contoh macam N ke, dash ke ataupun kita buat kurungan ke. Itu special character ni kita tak allow lah. So nanti akan ada error. So letak je nama biasa. Kalau nak letak done, tulis done. Macam tu.
Okay, untuk file name, upload and make sure size tu tak exceed daripada 150 lah. 150 MB. So kalau yang terlebih, biasa kalau banyak gambar, biasanya dia akan exceed lah. So kita suggest untuk panggil apa? Compress kan. Okay. Okay, mask ni produk biasa dia akan contoh kan. Letak nama simple-simple je, tak payah letak panjang-panjang. Tak perlu ada sub name pun. Sebab dia akan ada, oh dekat sini. Sebabnya kalau nama panjang sangat, dia akan macam view dekat katalog kita dekat Indie tu tak cantik lah. Sebab panjang sangat nama kan. Okay, letak nama-nama yang pendek sahaja. Okay, so mask ni tak ada apa. Semuanya, sekejap ada tak contoh buku. Okay, contoh kat sini. Okay, dah berjaya upload. So sebenarnya the mask ni, dia akan copy je nama kat atas ni. Tapi sebaiknya kalau rajin, tukarlah. Jangan bagi sama. Untuk security, tukarlah sikit. Jangan bagi sama. Okay, untuk mask ni. Okay. Once dah upload, save. Jangan lupa save. Save. Okay. Save tak save lah. Okay. Okay, untuk produk. Once kita dah upload, berjaya upload. Kalau nak edit, boleh edit kat sini lah. Contoh tersalah upload buku ke, boleh edit kat sini. Okay. Okay. Selepas selesai upload PDF kita, teruskan dengan produk. Katalog, produk. Okay. Dekat sini, add new. Add new. Okay. Dekat sini lah panjang sikit. Dia ada banyak tab-tab ni. Tab general, data, link, image adalah wajib. Discount, reward, SEO ni itu optional lah, boleh isi ataupun tak boleh isi. Boleh isi atau tak isi. Okay. Product name ni nama buku kita. Product name ni nama buku kita. Kita boleh describe nama buku kita. Meta tag ni pun boleh. Meta tag ni biasa kita letak product name je lah. Product name. Product tag. Sekejap sebentar. Okay. Product tag ni boleh letaklah apa nama, apa jenis buku kita. Cerita, iktibar, macam tu. Okay, untuk description ni boleh letak sinopsis buku kita. Siapa tanya tadi? Okay. Untuk description ni kita tak ada limit lah word berapa patah perkataan. Okay, settle untuk general ni tak ada apa pun. Okay, untuk data and masukkan nama author ni, nama pena. Author ni boleh letak nama pena, year publication, number of pages, EISBN ni. Kalau tak ada lagi, kalau tak ada EISBN ni, kosongkan je. Okay, price. Letak price kita berapa. So yang ni text class ni biarkan je. And downloadable product, quantity 1, minimum quantity 1, subtract stock, no. Since buku kita adalah buku online, so kita tak perlu nak tolak produk kita lah. Okay, out of stock memang sentiasa in stock sebab buku kita online kan. Macam mana Razan? Okay, ada nanti Encik Razan tolong jawab. Okay, required shipping no, and data available. Ini yang paling penting. Setengah orang memang
dia letak data available, date available dia adalah contohlah 1 September. And lepas tu, lepas admin dah approve semua tu, dia tanya, kenapa buku saya tak nampak dekat platform lagi eh? And lepas tu kita pun, kita dah approve. And kita dah approve semua tu kan, bahagian admin dah settle. Rupa-rupanya date available ni, and dia letak 1/9. So date available ni, so letak hari ni lah. Contoh kan, hari ni kita nak upload, letak hari ni. So nanti once admin dah approve, so dah boleh papar dekat kita punya platform. Okay. Status ni tak boleh ubah. Sort order 1. Okay, ada apa-apa nak tanya pasal data? Number of pages tu start daripada muka buku. Muka depan. Okay. Okay, tak ada soalan. Seterusnya link. Link ni adalah kategoris ni. Boleh tengok kita punya platform kita. Kejap ni. Kejap. Okay. Nak tunjuk apa tadi? Okay, kategori. Okay, kategori ni seller boleh tengok buku-buku waris bawah kategori apa. So confirm dulu kategori apa, and apa parent, apa sub kategori dia, apa parent dia. So once dah confirm, boleh letak dekat sini. Sorry. Tidak. Kategori letak contoh buku fiction. Letak je F. Tekan first alphabet, fiction, contoh fiction. Fiction ni parent dia. So F lagi. Kena letak 2, parent dengan subkategori dia. Lepas tu store, default, file upload ni, inilah link dia. So buku yang kita dah upload tadi tu, linkkan dekat sini. Contohnya iktibar cerita tadi. So apa lagi? So tekan first alphabet, so akan keluar lah buku kita tadi tu. Ni PDF kita tadi. Okay. Okay, related product. Ini kalau ada buku yang lebih, bolehlah pilih buku apa yang related. Tapi sebenarnya boleh juga. Kalau tengok dekat indie tu, platform indie tu ada buku-buku yang kita rasa related dengan buku kita. Kita boleh je letak. Faham tak? Tak semestinya related. Produk ni adalah produk kita sahaja. Okay. Lepas tu discount. Okay, discount ni kalau nak letak discount, boleh tekan add special. Default ni priority letak 1. Price ni related book tu boleh je buku orang lain. Kalau kita nak, contoh macam kita nak tengok buku apa yang ada kat indie. Kita rasa buku ni related dengan buku kita. So boleh je buku dekat indie. Okay. Contoh kita nak cerita pasal travel. Oh, buku ni, kita bolehlah letak buku ni sebagai related dengan buku kita. Tapi kalau tengok seller ni, dia letakkan buku dia je lah. Buku dia pun related lah sebab buku dia kan. Okay. Ni, bawah ni related product. Kalau tak ada apa-apa, boleh je kosongkan related product tu. Okay. Price kita, contohlah buku kita RM10 kan. Kita letaklah RM8. Macam tu. Date start ni, bila kita nak buat start promotion. 1 September dan sehingga 30 September. So save. No, belum save lagi. Sorry, belum save lagi. Kena habiskan semua tab ni dulu baru save. Okay, lepas discount. Kalau tak ada discount, tak payah tulis. Okay, image. Kita kena upload image. Pergi dekat pencil ni. Satu lagi, kena create folder baru. Untuk yang first time,
Untuk first time, create folder dulu. And create folder dulu, tulis nama folder kita, contohnya buku. Kita tambah. So kita dah ada buku. Tapi maksudnya satu buku, satu folder je. Perlukan satu folder je. Banyak-banyak buku, contoh kita ada 4 buku. So 4 buku ni duduk dalam satu folder je. Okay. Okay. Lepas dah create folder, lepas tu baru masukkan image. Okay. Image ni boleh letak image muka depan kita. Boleh letak juga image sinopsis kat belakang. Ataupun kita nak letak contohlah special image yang dekat dalam buku kita, itu pun boleh. So bukan terhad kepada satu buku, satu image sahaja. Okay. Untuk image ni, boleh upload kat sini. Upload image kita kat sini. Contohlah dah upload. Lepas tu, make sure nama kita ni tak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti dia akan ada error. Nama pun pendek-pendek je. Nama pendek-pendek je. Okay. So kita upload buku. So dekat ini yang pertama ni adalah buku cover buku kita. So buku yang macam contoh nak letak sinopsis, page belakang. So tambah di sini. Dekat additional image ni. Okay. Apa lagi? Lepas tu letaklah sort order. Yang ni nak letak yang pertama. Ni nak letak yang kedua. Dan sebagainya. Okay. Tapi image yang kat atas ni boleh juga. Boleh juga letak review customer image tu. Okay. Tapi cover buku mestilah diletakkan dekat atas ni. Image yang pertama ni. Okay. Kat sini. Okay. Lepas tu reward. Reward ni so far kita tak on lagi lah reward ni. Kita tak. So abaikan je reward ni. Lepas tu SEO. Sebenarnya SEO ni dia sangat penting untuk buku kita sejauh mana buku kita ni boleh dijumpai. Faham ke? Lepas tu boleh letak nama buku kita ataupun buku yang contohnya sekejap nak tunjuk betapa powernya SEO ni kan. Dia tambah buku apa Razan? Mengeja bahasa Melayu. Nak kena tulis Hindi ke? Okay. Kalau kita tak tulis sekejap nak discuss. Okay. Kita tulis mengeja bahasa Melayu. So sebenarnya mengeja bahasa Melayu ni orang carilah apa-apa yang sesuai dengan buku kita, yang menggambarkan buku kita. Ada seorang seller dekat Indie and dia tulis dia punya SEO dia mengeja bahasa Melayu. So kalau kita cari mengeja bahasa Melayu, dia cari ada tak buku dia. Ni buku dia. Mengeja dengan betul, panduan penulis pemula. Ini buku seller. Seller adalah ini buku Puan Alimi lah. Merangkap mentor saya perkumpulan berapa. Kalau tengok dia punya SEO, dia tulis ni, ejaan bahasa Melayu. So kalau orang cari ejaan bahasa Melayu memang akan terpampang lah buku dia. Tapi kalau kita kalau kita tambah lagi Indie contohnya kan. So buku dia adalah buku yang first lah. First searching. Tak? Kalau kita tak letak Indie pun buku dia memang ada.
Ah, So contoh buku apa lagi? Iktibar. Iktibar cerita. Ha, tengok cerita iktibar cerita pun ada. Maksudnya SEO ni dia akan bantu untuk uh, buat buku kita ni boleh searchable lah. Searchable. Betul ke? Ha, so, macam tu. Hmm. Buku Prof ni. Okay. Okay. Boleh nak letak nama buku sendiri, tapi better letak nama yang macam contoh adik buku pantun kan. So letak pantun Melayu. Kalau letak pantun Melayu memang jumpa terus lah. Tapi macam banyak kan pantun Melayu. Tapi sebab tak letak lagi kan. Hmm. Walaupun buku kita bukan tajuk pantun Melayu. Buku kita mungkin tajuk dia panjang-panjang sikit kan. Tapi bila kita letak, kita describe kita punya buku tu sebagai pantun Melayu. So dia akan keluar lah. Macam tu. Okay. SEO. Lepas tu yang last adalah consent. Consent ni seller membenarkan customer untuk download buku. Kita nak allow download ataupun tak. So far kalau kita nak jaga kita punya copyright kita tak bagilah. Kita tak allow buku kita untuk di-download sesuka hati. Macam tu. Kalau ada je seller yang dia memang buku ni, maksudnya download ni maksudnya orang yang dah beli lah. Maksudnya orang tu dah beli. Lepas tu kita nak allow dia download ataupun tak. Kalau kita allow download, dia boleh baca secara offline lah. So security tak ada sangat lah kalau kita allow download ni. Tapi insyaAllah kita sekarang tengah sedang develop e-reader untuk lebih selamat lah. Boleh baca secara offline. Okay. Itu consent. Okay, lepas kita dah lengkapkan semua-semua ni, tekan save. Tekan save, tapi saya tak lengkap ni kan. So banyak error lah. Tekan save, bila dah tekan save, so buku kita akan terpapar macam ni. Macam ni. So kita once admin belum approve, kita boleh edit. Kita boleh edit lagi. Tapi kalau dia dah approve, so kita dah tak boleh edit lah. Kita dah tak boleh edit. Tapi in case kita ada benda yang tersilap ke terkey in ke, boleh PM lah. Boleh PM admin dekat kontak admin ni, kata saya tersilap apa-apa. So nanti dia akan buka lah button untuk edit ni. Okay. Kalau kita nak upload buku bagi free, dekat price tu kita letak ni je lah, kosong. Kejap free. Sorry. Data, dekat harga kita letak kosong. Itu kalau kita nak letak buku free. Lepas tu kalau consent memang kita nak bagi free. Kalau kita nak bagi dia boleh download, so allow download lah. So nanti saya tunjuk macam mana kita nak allow dekat paparan customer macam mana kalau boleh download ni. Okay, ada soalan lagi? SEO tu boleh letak banyak ke? SEO boleh letak satu saja. Letak satu je kat sini. Smartbook 2, 3, 4 ni boleh abaikan. Letak satu saja. Kalau nak letak banyak, boleh letak dekat sini. Dekat product tag lah. Product tag letak banyak. Meta tag title ni pun still kena letak satu sahaja. Sorry. Add image tu untuk preview customer ke? Ni soalan mana? Maksudnya boleh je kalau kita dah ada
Preview. Tak faham lah soalannya macam mana. Add image tu untuk review customer ke? ET. Macam mana boleh tanya lebih lanjut? Tak apa nak faham. Okay. Ada lagi tak soalan-soalan yang tak terjawab? So far yang tu saja. Hmm. Untuk review ni, sebab buku ni tak ada review, so kita tak boleh tengoklah review. So kalau ada kenalan-kenalan yang beli buku, sajalah mereka untuk buat review buku kita. Okay, review. Macam mana nak review? Review kat sini. Review buku kita ni. Contohlah kita nak minta kawan-kawan kita review buku-buku kita, letak kat review ni. Lepas tu tulislah nama. Review. Okay. Okay. Oh, betul. Cuk, kejap. Okay, untuk preview. So dekat sini lah preview yang customer akan nampak. Kat preview ni. So memang ada limit page lah, berapa page yang kita nak bagi customer baca. Okay. Okay. Okay, ni saya nak tunjuk yang macam mana kalau yang allow download tu. Okay, ini customer dashboard. So, okay, dekat sini, dekat bookcase ni, kita tengok kalau seller allow, buku ni boleh di-download. Kalau tak, dia pun boleh view je lah. Dia pun boleh view, baca secara online. Tapi ini buku-buku, ini sekarang ni lah. Tapi sekarang kita tengah cuba untuk develop e-reader. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan boleh baca secara offline lah. So kalau seller benarkan download, so dia pun boleh download kat sini. Otherwise dia pun boleh baca secara online sahaja. Boleh download. Sekarang ni kalau buku berbayar, tak payah bagi download lah. Tak payah bagi download. Sebab once kita allow download ni, dia pun boleh buat macam-macam. Dia pun boleh print, dia boleh share dekat kawan-kawan. So better kita tak payah allow download. Sebab sekarang ni kita tengah siapkan e-reader tu, memang dia pun boleh baca dalam app sahaja. Tapi secara offline. Mungkin ada yang rasa renyah kan nak kena online selalu. So kita allow dia pun baca secara offline dan dalam app sahaja. So dia pun tak boleh nak sebarkan buku kita tu merata-rata lah. Okay. Tapi kalau nak bagi free, boleh allow download. Okay. Harga jual ada berkaitan dengan bilangan page ke atau bebas untuk seller tetapkan. Kita letak kebebasan dekat seller untuk letak berapa pun yang dia nak. Tapi untuk ini sendiri kita saja kalau nak letak harga minimum RM5.
Nak letak RM10 ke boleh je, ikut suka. Okey, ada lagi soalan? Azan ada soalan? Betul, total page termasuk cover page dan sinopsis. Saya rasa tak semestinya sama lah sebab kadang kalau dekat permohonan ISBN ni kita nak mohon saja kan, kadang kita pun tak berapa pasti berapa ringgit kita nak letak dan sebagainya. Cuma dari segi pricing ni, saranan saya lah sebagai, katalah sebagai kita sebagai penulis muda dan baru ni, saya sarankan letak tu kena dengan usaha kita pada buku tersebut lah. Dan janganlah letak murah sangat sebab kadang-kadang, yalah saya perasan juga kadang-kadang ada penulis-penulis baru ni dia letak, dia baru publish buku dia dan dia letak ebook dia dalam RM2, RM3, which is saya rasa tak berpatutan lah dengan usaha yang dia buat ni. Dan saya rasa satu lagi, range pricing yang saya rasa bagus lah untuk penulis baru ni antara RM5 ke RM6, daripada RM5 ke dalam RM13 ke RM15 macam tu lah. So RM5 ke RM15 lah. Biasanya orang akan ambil tengah-tengah lah dalam RM8 ke RM10 macam tu. Saya rasa sesuai lah untuk penulis-penulis baru. Dan kadang-kadang itulah kena kena tengok jugalah kita punya, maksudnya kita punya matlamat lah untuk buku sulung kita ni sama ada, yalah selalunya kita takkan dapat untung cepat lah. Biasanya kalau buku sulung ni orang akan letak dengan harga yang murah ataupun orang akan bagi diskaun supaya dia lebih dikenali. So bila outreach kita tinggi dan orang akan kenal kita sebagai, okey lah, penulis ni menulis buku yang begini kan. Misalnya kalau macam Najib menulis tentang pantun. So orang akan terus mencari pasal Najib lah. So buku-buku seterusnya tu bolehlah diletakkan harga yang lebih tinggi sikit bila kita dah ada crowd. Dan biasanya buku sulung ni letak harga pengenalan lah antara RM5 ke RM10 macam tu. Ada apa-apa soalan lagi ke berkenaan dengan platform indie? Boleh, tak ada masalah. Cuma satu lagi kita kena ingat yang bila kita nak letakkan harga ni, salah satu lagi consideration yang perlu kita masukkan adalah sebab buku ni adalah e-book, jadi dia berbentuk digital. Jadi misalnya sepatutnya harga dia tak sama dengan buku-buku fizikal lah. Sebab buku fizikal ni dia akan termasuk kos printing, kos shipment dan sebagainya kan. So itu dah termasuk dalam harga buku dia sebab tu harga buku dia macam tu. So dalam e-book ni kita dah jimat banyak kos kan. Jadi lazimnya saya akan sarankan untuk letakkan harga yang lebih murah sedikit lah berbanding dengan buku-buku fizikal yang sama genre dan sebagainya di pasaran. Boleh macam yang Puan Syafiqah tunjuk tadi di bahagian ketika kita nak upload, bila kita nak masukkan entry buku kita di bahagian katalog tadi, dia akan ada bahagian discount. Menu discount tu seller boleh letakkan lah pricing tu dan dia juga ada tempoh masa lah discount tu. Katalah kalau kita nak start discount kita pada satu, macam ni ya, di screen ni kalau kita nak start pada 1 September misalnya, dan kita boleh letak lah sampai sampai berapa dia nak habis. Maksud apa insyirah ni bolehlah macam kita nak buat promosi. Sebenarnya kita nak letak RM5 je harga kita. Tapi nak menampakkan kita letak promosi kita letak harga kita RM10. Faham ke? Baguslah. Ini salah satu strategi dia lah. Biasanya kita, orang biasanya kalau start mula menjual ni akan start RM5. Tapi kadang-kadang untuk bagi nampak lebih menarik, kita akan buat macam tu. Kita memang nak jual RM5 tapi kita nak tunjuk, kita nak tambah daya penarik ni, kita letaklah harga RM10 tapi jadi RM5 untuk sekian-sekian. Tapi memang kita nak jual RM5 pun. Itu adalah salah satu cara untuk menarik pembeli lah.
bagi diskaun tipu. Okey. Ada apa-apa soalan lagi berkenaan dengan platform Indie? Kalau tak ada, kita boleh terus kepada macam mana nak apply EISBN. Boleh, boleh. Okey, so kalau tak ada apa-apa boleh log out. Kalau nak pergi homepage boleh tekan yang ni. Kalau nak log out boleh log out lah. Macam biasa. Okey. So kalau tak ada, terima kasih semua. Kalau tak ada apa serahkan kepada Encik Razan. Baik, terima kasih Puan Syafiqah atas penerangan yang sangat mantap tadi. Jadi seterusnya kita pergi kepada cara-cara untuk memohon EISBN. Boleh nampak skrin saya? Okey, ini cara untuk memohon EISBN. Sekarang ni semua boleh dilakukan secara online saja. Saya rasa tak tulis di laman web depository.pnm.gov.my. Perpustakaan Negara Malaysia lah. Saya share chat. Okey, pertama sekali kita kena mendaftar dululah. Mendaftar akaun macam biasa. So ni just daftar email dan sebagainya. So lepas kita daftar tu, kita pilih masuk. Okey, ini paparan pertama selepas kita daftar tu, dia akan masuk kepada dashboard pendaftaran akaun penerbit. Okay, dekat sini sebagai ini pendaftaran biasa sajalah. Saya just akan tunjuk macam ni. So, pertama sekali sebagai penerbit surat terbit, kita akan daftar sebagai individu. Individu dan nama penerbit. Nama penerbit ni biasalah boleh letak nama sendirilah. Dan kalau kita berdaftar di bawah individu, kita masukkan apa yang diperlukan lah. Salinan kad kenalan di sini. Macam pilih file, kita boleh upload salinan kad kenalan. Dan alamat surat menyurat ni macam biasalah alamat yang digunakan untuk surat menyurat. Dan maklumat perhubungan, pegawai untuk dihubungi ni kita letak nama kita sendiri juga sebab kita penerbit individu. Jadi kita akan letak nama kita sendiri lah. Nombor telefon kita, email ni memang dia dah lock dekat sini. Jawatan apa ni semua tak perlu. Dan jika pernah menerbit buku, boleh tik terbit lah. Dan boleh masukkan lah maklumat-maklumat yang diberikan. Dan bila kita klik seterusnya, dia akan secara automatiknya akan terus bawa kita punya permohonan lah. So dia akan keluar dekat dashboard tu permohonan anda sedang diproses. So jadi kita tunggu sampai permohonan kita diluluskan lah. Biasanya dalam 2 hari pekerja lah. Tapi dia tak lama pun. Kadang-kadang tak sampai 1 hari pun. Okay, ini macam mana kita nak ni. Sekarang ni saya bawa masuk dalam ke dalam dashboard penerbit pula. Okey, ini dashboard penerbit. Dia ada permohonan perkhidmatan permohonan ISBN, ISSN, PDP dan boleh semak status permohonan di situ. Yang ni deposit ni berkaitan dengan kita punya ni lah, kita punya penerbitan nanti lah. So untuk memohon ISBN, kita akan klik perkhidmatan mohon ISBN, ISBN. So dia akan masuk macam tu. Langkah pertama katalah bahasa buku kita.
bergantung lah, kalau bahasa Melayu kita ambil bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris kita ambil bahasa Inggeris. So judul buku kita kata teks. Okay. Subjudul ni kalau ada subjudul boleh masukkan subjudul, dan kalau ada siri kita boleh masukkan lah. Dan penanggungjawab ni kita punya peranan kita. So kalau kita sebagai penulis, kita boleh letak author. Kalau kita sebagai editor, kita boleh letak editor. Dan biasanya orang akan letak author lah, sebab dia penulis. Letak nama kita, tahun lahir ni kalau tak nak letak, boleh letak kosong je. Okay, di sini boleh letak harga yang kita estimate lah. Muka surat. Dan media ni, media ni jangan tersilap ya, sebab media kita adalah digital ya. Digital, dan dia akan pergi kepada jenis bahan, dan kita tandakan kepada bahagian fiksyen atau tidak. Indeks ni saya rasa tak perlu kot, sebab kalau indeks ni biasanya untuk penerbitan-penerbitan yang lebih serius sebenarnya. Dan tarikh jangka terbit mungkin kita boleh setkan. Tarikh jangka terbit ni maksimum adalah saya rasa 3 bulan atau 4 bulan tak silap. Dia tak boleh lebih daripada tu lah. Dan platform digital ni, platform di mana kita punya e-book akan dipaparkan. So biasanya kalau penerbit suatu terbit yang lain, dia akan letakkan dulu dia punya e-book tu di website personal dia. Misalnya macam blog atau sebagainya, just untuk dia lah, untuk tujuan permohonan ni. So lepas tu baru dia boleh letakkan di tempat lain juga. So di sini kita ambil permohonan ISBN sahaja, dan bila dah masukkan semua ni, kita seterusnya. Oh, ada yang tak lengkap. Jumlah muka surat. Okay, yang kedua berkenaan dengan dokumen penerbitan. Jadi di sini kita kena masukkanlah semua maklumat yang diperlukan ni. Misalnya setakan skrin buka hadapan, buka surat judul, buka surat cipta, prakata sinopsis, buka surat kandungan. Dan tahap akses bahan digital ni, adakah kita setuju sama ada yang boleh diakses secara terbuka? Kalau biasanya orang kata ya lah. Saya tak boleh sangat ni. Okey, lepas kita selesai dengan bahagian ni, bila kita klik seterusnya, dia akan pergi kepada, biasalah kalau dalam kampus online pun sama kan, selepas kita jawab-jawab tu, so dia akan ada website untuk kita semak lah, sama ada maklumat yang kita letak tu adalah betul atau tidak dan sebagainya. Dan lepas kita pastikan yang maklumat kita betul dan semuanya, kita akan klik sesuai dan dia akan terus kepada urusan proses lah, kita punya permohonan. Biasanya proses memakan masa dalam tidak lebih daripada 3 hari bekerja jika tak ada masalah. So kalau kita punya permohonan tu ada masalah, saya tak rasa dia hantar email kepada secara personal. Biasanya kita kena semak sendirilah. So kalau permohonan kita ada masalah, so dia akan tunjuklah dekat mana yang bermasalah tu. Dan kita kena betulkan lah mengikut apa yang dia request. Buka hadapan beserta URL ni maksudnya macam, katalah kalau kita dah, misalnya kita dah ada buku kita di Indie IUSM ataupun kita dah letak buku kita di personal website. So kita cuba screenshot, bukannya kita bagi cover, kita screenshot website, laman website tu beserta URL dan cover kita di situ. Boleh faham tak? Misalnya macam ni ya. Kalau kita ada cover, okey, kita screenshot bahagian ni lah. Tapi kena masukkan URL sekali ya. Untuk
permohonan ISBN macam begitu sajalah. Dia taklah rumit sangat. Kalau ada apa-apa pertanyaan lanjut, boleh dilontarkan. Saya rasa untuk mohon ISBN ni dia tak rumit lah sebab sekarang ni semua semua pun dah online, PNM pun dah buat benda ni online dan sangat bagus sebenarnya. Kita boleh terus mohon dan kita boleh terus semak lah. Jadi dan proses dia pun tak rumit lah kalau kita dah ada macam tadi lah kalau kita dah ada bahan-bahan yang diperlukan tu saya rasa sekejap je dia tak ada masalah pun. Cuma itulah dan benda ni akan berbalik kepada e-buku kita jugalah semasa kita nak mohon tu sebab ada beberapa sorry. Okey, kita tengok sekali lalu cetakan skrin muka hadapan ni cetakan skrin. So maksudnya screenshot lah yang macam saya beritahu tadi. Screenshot buku kita di web page tersebut berserta dengan kena bagi nampak URL macam ni kan. Kena bagi nampak URL ni. Kemudian muka surat judul. Muka surat judul ni title page Biasanya kalau kita beli buku fizikal, kalau perasan lepas cover page akan ada muka surat kosong, blank page warna putih dan seterusnya akan ada title page yang tulis balik kita punya tajuk buku lah. Dan kemudian muka surat cipta ni macam biasalah yang berserta dengan penafian semua. Dan prakata sinopsis jika ada dan juga muka surat isi kandungan jika ada. Dan jangan lupa sertakan sekali PDF e-buku anda. Semuanya boleh masukkan. Yang ni boleh masuk multiple file lah. Boleh upload multiple file dalam ni. Lazimnya kalau untuk fizikal memang kena, kalau katalah kalau kita ada permintaan yang tinggi kan. So kalau kita nak terbit secara fizikal memang kena apply baru lah jika berminat. Betul. URL ni itu macam saya cakap tadi lah sama ada anda kalau anda upload ke Indie tu kami akan proses apa penerbitan anda secepat mungkin lah. Tetapi boleh juga jalan kedua adalah biasanya yang lazim orang buat sebelum dia upload ke mana-mana website penjualan dia akan upload di laman peribadi dia lah macam blogspot dan sebagainya just untuk dapatkan link tu saja. Tapi kalau untuk indie kalau nak publish terus pun boleh. Kalau buat hari ni esok kita boleh siapkan lah secepat mungkin. Kena upload dulu. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau kalau tak ada mungkin kita boleh uh, tutup taklimat kita lah. Mungkin kalau Encik Salwan ada sepatah dua kata ke? Encik Salwan maaf. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi kita boleh tamatkan taklimat kita di sinilah. Dan saya sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya menyiapkan e-buku sulung anda dalam program ISEF 2022 ini. Dan kami nantikanlah penerbitan-penerbitan
lanjut daripada anda kerana saya nampak semuanya mempunyai potensi yang besar dalam bidang penulisan ni. Kalau ada apa-apa lagi yang tak faham boleh terus mesej saya lah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua.